Dia memberi. Orang sekarang belum tentu lagi kalau dia kaya, dia boleh bagi kaya pada orang lain. Nabi Sulaiman tu macam. Satu hari dia rasa macam dia dah kaya sangat Sulaiman. Ya Allah, izinkan aku nak bagi makhluk kau di laut makan. Allah kata silakan. Maknanya aku pesanlah nanti dengan makhluk aku kat laut. Besok Nabi Sulaiman yang nak bagi kau rezeki, bukan aku. Ibarat gitulah, Allah Ta'ala kata gitulah. Jadi Nabi Sulaiman sepanjang 100 km dia siapkan makan. Sepanjang pantai 100 km. Makanan aja. Allah pun kata Sulaiman dah. Satu ikan besar, ikan macam besar sangatlah. Dia sedut 100 km ikan, hilang makanan. Nabi Sulaiman tengok, ini ikan apa yang macam ni makan ni? Tak? Lepas tu ikan tu siap bercakap dengan Sulaiman. Sulaiman, biasanya hari-hari 10 kali ganda begini Allah bagi aku makan. Mana lagi 9 lagi? Nabi Sulaiman sujud dia. Ya Allah, kalau macam ni aku tak naklah bawa tugas ni ya Allah. Tak larat aku, bau kat laut seekor. Lepas tu datang ikan lagi besar belakang ikan tu. Sulaiman, aku dengar Allah kata engkau nak bagi aku makan hari ni. Aduh Sulaiman. Lagi besar pada ikan tu. Minta cakap dengan dia pula. Allah kata hari ni kau nak bagi aku makan. Dah. Itu dah cukup kaya manusia pun. Baru makhluk Allah ikan. Kau tak. Tapi Nabi Sulaiman kata apa? Ya Allah, kalau macam ni ambil balik aku minta ni. Ambil balik kekayaan aku semua ya Allah. Tak sanggup aku ya Allah. Itu tadi. Aku nak jadi hamba biasa je. Jadi elok kita jadi hamba biasa je. Apa yang ada kita agih-agihkan. Jadi orang kaya ni berat. Banyak amanah dia. Lagi banyak amanah kita nak kena bagi. Lagi kalau orang berilmu. Lagi bahaya. Kau jadi ulama suk nanti. Masa penghujung zaman ni banyak ulama suk. Ini bukan saya cakap. Rasulullah cakap 1400 tahun lebih dulu. Banyak sekarang nanti ulama. Banyaknya ilmu tapi tak tahu nak dikeletakkan pada tempatnya. Rak-rak tu. Tingkatan-tingkatan tu. Sama je dia bagi. Mana boleh? Kita kalau misal katalah hukum tu tadi kata benda tu haram, kita kena kata haram tak boleh. Mana boleh padam sikit? Bolehlah sikit-sikit boleh halal. Boleh sikit-sikit halal. Mana boleh? Itu yang tak tahannya hidup penghujung zaman ni. Ulama tak larat nak pegang. Sebab dia duduk di kaki-kaki pemimpin yang zalim. Tapi jangan salahkan pemimpin yang zalim tu. Pemimpin zalim tu memang dia biol. Kau tak ada ilmu. Yang kau tu kena ajarlah dia. Dengan kau pergi ikut biol macam dia, buat apa? Tu. Jadi kita menghadapi apa yang Nabi cakap 1400 tahun lebih dulu. Bukannya tinggiang-ngiang. Nampak. Sekarang nampak. Bukan kita nak menghina ulama. Kita jangan menjadikan kita punya pegangan kepada ulama tu. Cari ulama yang selalu nak ditombak, nak difitnah, yang bercakap dia tak takut siapa-siapa, betul-betul itu yang kita kena duduk situ. Ini tidak kita jauhkan dia. Dia ni kerajaan tak iktiraf dia lah, kita jauh pada dia. Ya Allah, itu yang sebenarnya kita nak sokong dia. Itulah pengikut-pengikut Imam Fatah At-Tami. Itu orang yang selalu hari-hari nak difitnah, nak sihir, nak macam-macam. Orang kampung tak suka dia. Padahal dia bukan buat salah pun. Tengah malam kerja dia sujud mohon ampun kepada manusia yang buat salah. Kau pernah tengok apa kerja dia? Kau pemimpin yang hebat-hebat ni ada kau sujud bermohon pada masyarakat untuk dapat kebahagiaan dunia akhirat. Itu orang. Ada jumpa orang begitu. Pemimpin kau tahu nak sapu duit rakyat itu kau tunjuk baik kau. Itu kita menghadapi sekarang. Saya bukan cakap saya nak bohong-bohong. Kita sendiri melihat. Maka itu akan jadi bertambah. Fitnah tu bertambah menjadi merebak-rebak. Racun tu berpindah-pindah kepada masyarakat. Sebab dia berpunca daripada atas. Lepas tu ada orang yang tahu kebenaran lagi malang tak mau tegur. Nanti daripada masyarakat bukan orang yang buat salah tu. Orang yang tahu tak tegur tu, ia kena dulu. Ulama macam saya, kalau dah tahu buat macam saya tak tegur, saya
Saya yang kena. Saya nak cakap. Dalam ni saya cakap. Saya dah lepaskan. Saya rela. Misal kata kalau saya punya cakap salah, jangan salahkan saya. Saya berpandu kepada Allah dan tangkaplah Allah dan Rasul. Tangkap saya ikut cakap Allah dan Rasul. Kalau tangkap saya, maknanya tangkap Allah dan Rasul lah. Tak apalah, saya mati dalam Allah dan Rasul. Macam tu yang kita nak. Baru boleh kita jadi pengikut Imamah Fatah At-Tamimi. Itu ciri-cirinya. Dia tidak takut siapa-siapa. Dia bercakap betul-betul kerana Allah dan Rasul. Itu saya cakap tadi, ini layaknya arah timur, iaitu orang Kelantan, Terengganu, dia banyak. Berbanding di Kuala Lumpur sana, kurang orang yang nak mengikuti ni. Saya berdua je dengan dia, kadang-kadang bertiga, itu je. Di sini menunggu tu, mana Fatah At-Tamimi itu arah timur ke timur sini. Saya cakap daripada dulu saya cakap kan. Ciri-ciri dia gini. Dia memiliki ilmu mentauhidkan Allah. Akidah dia sanggup mati, akidah dia tak mau lepas. Iman dia selamatkan iman dia. Orang nak keluarkan iman dia lari, selamatkan iman dia, bukan dia lari kalah. Dia menyorok nak selamatkan iman. Ini lebih penting jaga. Ataupun kalau tak boleh lari, ada laut, ada tembok, biar mati dalam genggam iman. Serah je ya Allah. Kalau dah sampai ajal aku mati, biar mati dengan kau ya Allah. Tak nak menyembah ni kuncu-kuncu Dajjal ni. Belum Dajjal turun, baru kuncu-kuncu dia kita dah lingkup dah. Suruh vaksin. Halal. Ulama kata halal, kita pun halal lah. Padahal masuk dalam badan kita benda-benda batil dalam tu. Kita tahu. Aku tak nak sebenarnya, tapi kan nanti nak kerja susah lah. Kebanyakan bukan nak ambil vaksin tu, bukan pasal ubat, bukan pasal nak cegah. Takut tak boleh kerja, pergi mana-mana, masuk masjid. Itulah kebanyakan kita yang. Tapi saya cakap, bukan saya anti vaksin. Tapi sebelum vaksin, baca dulu. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil al batila kana zahu. Baca 13 kali. Enjetlah kau 100 kali pun, dia masuk, hancur. Allah lenyapkan itu. Kita mau yakin. Ini serah je. Yakin dengan apa pula? Vaksin pula. Kacau lah. Tak ada nak tentang langsung pula. Ulama' pun banyak senyap. Malahan, kita kena ikut kerajaan punya. Minta maaf, bukan ulama' sini lah. Ulama' dunia lain lah. Tu juga. Patut kita lah bagi tahu. Saya pun ambil vaksin, tapi saya pun tak setuju. Baru sedap orang dengar. Tapi saya matikan dulu. Dia enjet lah banyak. Saya matikan. Saya tetap mengesahkan Allah. Kau cakap macam tu best lah sikit. Ini kita ikutlah seruan kerajaan. Ni dia walaupun apa, dia harus bagi kita. Harus pula dah. Jadi ini yang berlaku. Fitnah makin jadi lebih hebat lagi bila orang yang tahu menyembunyi, mendiamkan diri. Lagi fitnah jadi lagi lebih teruk daripada pembunuhan. Lebih teruk lagi adalah Rasulullah kata ulama yang yang membiarkan. Kalau Dajjal tu ngeri kata Allah, ngeri lagi ulama tu yang membiarkan akhlak dia buruk. Tu tadi. Jadi kita menghadapi ini. Jadi jangan panik. Panik. Kita masih lagi Allah bagi special, iaitu imamah. Bersyukur kita Imam Mahdi turun waktu jadi kita bersiapkan akidah kita, iaitu kita inilah penolong dia. Fatah At-Tamimi. Apa ciri-ciri dia? Memegang akidah iman tauhid. Kita tak bersandar mana-mana. Kita bersandar orang yang bersama memegang iman dan tauhid. Kalau pegang ulama' tu ulama' su banyak. Susah kita nak cari ulama' betul. Jadi Rasulullah suruh genggam iman betul, akidah betul-betul. Masing-masing kita. Di golongan Fatah At-Tamimi ni kata Rasulullah, dia akan begitu. Dia hebat lagi daripada sahabatku. Dia punya genggam tauhid iman dia. Jadi ciri-ciri dia mesti mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah. Ini ilmu para wali Allah. Sebab kebanyakan Fatah At-Tamimi itu wali-wali Allah. Dia ni yang akan menyokong Imam
Sebab Imam Mahdi kepala ketua wali Allah. Hanya satu darjat lagi nak masuk Nabi, Imam Mahdi. Tinggal lagi Nabi dah tutup. Yang Nabi Isa tu turun, hanya nak melaksanakan tugas yang Allah Ta'ala kata, suruh betulkan agama Nasrani yang mengatakan Nabi ni anak apa, Nabi Isa ni anak tu. Itu tugasnya. Dan juga membunuh Dajjal. Yang bunuh Dajjal bukan Imam Mahdi. Kan? Kita dah baca dalam YouTube kisah-kisah kan. Yang membunuh Dajjal tu siapa? Nabi Isa. Tombak mana yang turun pada dia? Allah yang bagi tombak. Sebelum dia baling, dah cair dululah apa? Dajjal tu. Lalu dia baling, langsung cair. Nampak? Dajjal kita tak boleh lawan. Punya kuat Dajjal tu. Kita kena melarikan diri. Ikut Imam Mahdi. Apa maknanya ikut Imam Mahdi tadi? Tauhid. Sebab apa makna Mahdi tu? Dalam bahasa Arab apa Ustaz? Mahdi tu dapat petunjuk dan memberi petunjuk. Mahdi nama dia. Jadi kita jangan pandang luar dulu. Kita cuba kaji yang maksud tersirat tu. Mahdi tu adalah ciri-ciri orang yang dapat petunjuk Allah, mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Itulah petunjuk Allah. Bila dia dapat petunjuk Allah, dia ingin itu ada di dalam diri sifat Mahdi, maka akan keluar Mahdi yang betul. Baru kita boleh ikut. Tapi itu tak ada dalam diri kita. Kalau dia datang kita tak nampak, malah kita akan menentang dia. Na'udzubillah. Jangan ada. Jadi dalam diri kita semua ada nakkan petunjuk Allah. Dan bila dah dapat seronoknya petunjuk Allah, kita nak orang lain salah. Dah ada ciri-ciri Mahdi tu dalam diri kita. Itu dah dia. Terkuat. Jadi itu yang apa? Maknanya saya nak selalu saya ceritakan, tekankan dalam kita punya apa talk ni. Allah suruh tekankan sekarang ni kenapa? Bab akidah, tauhid. Sebab banyak lagi kebanyakan lah umat kita akhir zaman ni tak lengkap, tak selesai, banyak lagi yang itulah yang kata tadi. Kerana ini saya cakap ini macam ni tanah yang kuat, nak naik tu bangunan tinggi pun perlukan tapak yang kuat. Itu tauhid lah. Akidah lah. Belajar betul-betul lah. Kuat-kuat kan. Ini sekarang kalau dia tak kuat, kau naik tiang sebatang pun jatuh. Apa lagi kau nak ilmu banyak-banyak, nak amal, semua jatuh ilmu kau. Tapi kalau dah kuat, kau naik tinggi mana pun tetap sebab asas tu. Pasal orang kalau arkitek nak buat bangunan, dia akan tengok bawah dia dulu. Bawah ni ada apa? Ada apa? Air ke? Ada apa ke? Dia tak boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Dia mesti batu tu padat sampai berapa kilo berapa meter padu. Dia boleh piling, boleh kuat. Betul? Jadi kita nak masukkan ilmu macam-macam, perlu ada. Kalau kita dah kuat tu, jadi apa pun kita tak kisah masuk, tetap mentauhidkan Allah, tetap mentauhidkan ilmu macam mana pun. Iblis ke datang ke apa datang, tetap kita ajak dia sama-sama esakan Allah. Apa pun yang bisa. Sebab tak lain kita ni saya cakap ini rahsia Allah Taala saya bagi tahu Sebab dulu saya dah bagi tahu kita jangan duduk dalam bumi yang sekarang kita rasa kita duduk kat mana. Orang soal bumi lah. Salah jawab. Memang kau duduk kat bumi, tapi sebenar-benarnya kau bukan duduk kat bumi. Sebenar-benarnya adalah engkau bukan duduk kat Isra' wal Mi'raj. Engkau bukan duduk di sekalian alam, tapi engkau duduk di mana? Di sisi Rabb. Tu pasal nak betul-betul Isra' Mi'raj tu bukan kita nak tengok Nabi aja tenggelam Isra' Mi'raj. Jangan. Kita pun nak kena gitu juga. Ke Nabi selepas Isra' Mi'raj, Nabi ada lagi tak selepas tu Isra' Mi'raj? Ada tak? Mana boleh tak ada? Selalu lah. Apa makna Isra' wal Mi'raj? Dia tak ada. Ni bila dah ada, kita dah tahu dia tak ke mana-mana pun. Betul? Bukan Allah tu ada atas. Mula-mula rasa macam redah surga. Macam kat tempat atas tu surga. Lepas tu Allah pula ada lagi atas. Bila aku nak dapat jumpa Allah ni, sampai bila pun. Biar letak kita jadi. Kita tak faham. Tak habis kaji. Tapi kalau kita jumpa orang arif billah, ahli Allah, dia terangkan kejap je rupanya. Mana dia ada duduk kat atas, mana dia kat bawah, mana dia kat depan, dia tak ada kat mana-mana pun. Habis kat mana? Pening aku ni. Sekarang ni aku nak sembah Allah, Allah dekat mana? Dia kata. Pening kepala dia.
La ilaha illallah. Tak ada, cuma kau tak ada kan diri kau. Cuma tak ada. Dia yang Dia ialah yang nyembah diri dia. Itulah Isra Mi'raj. Dia dah tenggelam. Muhammad dah tinggal Ahmad. Ahmad hilang jadi Ahad. Dapatlah dia keputusan dia. Semuanya tak ada. Yang ada menyatakan Allah. Tak payahlah kau nak cari Allah dah. Nyata dia semua kan. Dia berselindung di tempat yang terang. Dan dia tidak boleh diseumpama laisa kami. Jelas tak? Jadi kalau kita nampak sesuatu fa'in nama tu'alu fasama, kita nampak sesuatu tu bukan kita nampak botol ni Allah, bukan dia tu wajah Allah. Tapi kita nampak siapa yang jadikan ni. Itu yang wajah Allah. Jelas kan? Jadi apa pun kita kena praktis. Jangan kita nampak tasbih tu, kita nampak tasbih, kita yang silap. Kita tak ajar mata kita melihat sebab kita melihat dengan penglihatan hawa nafsu. Maka itu kita nampak benda tu. Tapi cuba kita melihat, kita tak ada lihat. Yang kita melihat siapa? Dengan penglihatan dia. Bila kita melihat dengan penglihatan dia, kita akan nampak yang dilihat tetap dia. Faham tak, Haji? Kita nak olahkan di situ. Kita nak olahkan di situ, baru bahagia hidup. Bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita. Tu. Sentiasa kita di dunia lagi kita dah kembali kepada Allah. Bukan nak tunggu nak sakaratul maut baru aku nak kembali kepada Allah lah. Bukan, masa hidup lah bahagia kembalikan diri kita kepada Allah. Kita tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi apa makna dia? Jangan kaji satu. Aku datang kepada Allah, kemudian aku nanti balik kepada Allah. Mana daya Allah? Allah sana lah tu. Salah. Sebenarnya kita tak ada pun. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna kita ni tak pernah ada. Yang ada hanya Allah. Habis apa kau ada? Dia, bukan aku. Ini cerita dia. Baru Allah panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Tanda orang tu tenang aku panggil adalah dia tak ada rasa diri dia. Dia rasa rabbiki, tenggelam. Tak ada rasa kedirian. Yang adanya itulah tempat yang paling tenang. Qul huwallahu ahad. Ada orang tanya, dia tak pernah mengalami. Habis kalau saya dah tak ada nanti, saya kat mana? Dah kau dah tak ada, kau nak cari kau kat mana lagi? Pasal dia baru-baru kan. Dia tanyalah nanti. Habis waktu tu saya kat mana pula? Dah tak ada sudah. Yang ada memang dia. Memang pun kau tak ada. Jangan kau rasa kau kat mana lagi. Dah tak ada. Dia aja ada. Sudah. Rupanya susah kalau tak dapat hidayah Allah. Tak boleh. Kalau Allah tak fanakan kau buat-buat fana pun tak jadi. Kau puan nak leburkan semua. Tetap tak jadi. Melainkan Allah yang sendiri. Macam mana Allah leburkan fanakan Nabi Musa kat bukit Tursina kan. Dengan dia nampakkan cahaya tu macam patri lebih tajam lagi, halus cahaya lebih kuat cahaya sampai dia kena tu pengsan. Itu patri dia tengok. Tak tahan mata kita kan. Itu baru sikit percikkan kekuatan cahaya tu. Katalah 10. Ini 1000 datang kau. Tak pengsan kau. Nabi Musa kena macam tu sebab Allah nak fanakan gunakan cahaya nurun ala cahaya Muhammad tu tadi yang boleh tenggelamkan hingga pergi Ahmad pergi Ahad, lebur tak? Di situ cara Allah nak leburkan. Jadi sakit tak? Mula-mula sakit. Mula-mula sakit lah. Sebab banyak salah kita. Jadi sakit tu menghapuskan kesalahan kita. Bila dah hilang, Allah hilangkan kesalahan, dah disuci dengan sakit-sakit tu tadi. Bila dah tandanya hilang, nikmat tak? Nikmatnya. Macam kita sakit kena apa ni tadi, tercungap-cungap tak boleh nafas. Rupanya dia nak biar kita fresh otak kita, jangan fikir apa. Kan waktu sakit kan kita ingat sakit kita. Lepas tu kita tumpukan perhatian, ya Allah engkau. Baru datang tu. Bila kita ingat Allah tu waktu sakit sangat tu, kita tukarkan Allah tu, baru datang penyucian tadi. Macam lega je rasa. Subhanallah. Sayangnya Allah tadi. Tapi cuba kita tak olah kan. Aduh. Jadi. Innal insana lafil jalan kerugian. Allah tak mau. Allah sayang kita. Allah tak mau seksa kita. Berbagai-bagai amsala linnas Allah bagi. Bagai-bagai cara umpama
kias macam-macam. Tak boleh dia bagi cara macam ni. Dia bagi cara tegur macam ni. Dia hantar orang macam ni, orang macam ni. Macam-macam dia hantar kita untuk kita diselamatkan. Kita buat dia berbalah pula lagi dengan Allah. Nantilah, tangguhlah, lalailah. Macam-macam kita cakap. Lepas tu kita kata tak sampai lagi hidayah. Belum. Ya Allah. Lepas tu tidur pula tu. Dia bagi kau mati pula tu. Tidur kan mati. Tapi kita tak ada rasa macam mati pun. Bangun kita lagi tak ada rasa kita ni bahagia dapat hidup. Jadi mati. Tak ada rasa. Ya Allah. Nanti dia bagi betul-betul nanti baru. Ya Allah baru. Tak boleh dah. Jangan menyesal lah. Jadi kita bersyukur Allah bagi kita di dunia. Sayangnya Allah macam-macam dia tunjukkan kepada kita. Bukan satu dua, hari ini berapa banyak dia bagi contoh-contoh. Wazidnahum huda jadi. Berapa kita tak mampu kira. Kalau dia tak bagi kita huda boleh datang sini tak? Saya pun tak boleh sampai sini. Petunjuk dia lah ni. Satu saat ke depan adalah petunjuk Allah. Satu saat detik nafas kita naik turun tu petunjuk Allah. Nafas Ar-Rahman dia tu. Tapi bila kita tukarkan ada kita rasa kita itu yang bahaya tu. Kita tak sedar kita rasa kita. Padahal kita gunakan hidup dia, kudrat dia, iradat dia, kita tukarkan kita pula yang mengaku kita. Akulah punya kudrat ni. Lepas tu punya dah lama kita biarkan, kita rasa macam aku suka hati aku nak buat apa. Oh dah sampai penyakit tu kita biarkan figulu bihi maradah. Dalam hati dia ni ada penyakit, sikit dia biarkan. Macam pisang setandan, ada sikit rosak. Tak apa, biarlah sikit. Biar sikit, besok 2 biji, besok bulan, lama-lama semua busuk. Kau nak betulkan apa? Allah gelapkan lagi. Fazadahumullahu. Kau jangan salahkan Allah. Kau yang rosakkan semua. Aku dah bagi peluang ni, rosak ni cepat. Kau tak detect, buat dia je. Tu ya. Jangan ada. Maknanya penyakit gitu dalam hati kita ya. Buang. Buang. Sebab inilah kemalangan yang paling besar. Bila ada penyakit dalam diri kita, kita anggap macam itu mudah. Jangan pandang salah tu kecil. Tapi pandang dengan siapa kita buat salah tu. Aku dosa kecil, orang tu lagi maksiat tu, tipu orang, rasuah, itu lagi besar, aku kecil. Jangan kita nilaikan dosa kita yang kecil. Walaupun kita rasa kita angkat botol ni, kita rasa kita yang angkat, kita tak sedar, kita rasa tak salah. Padahal kita belajar, angkat botol ni pun kita nak rasa wama romaita, dia yang angkat. Kita nak rasa gitu, dia yang angkat, dia yang tuang, dia suapkan kita. Kita nak macam tu kan. Tapi kita tak anggap tu salah. Jangan pandang kecil. Itu aja sebenarnya, itu salah. Jangan pandang kecil. Itu engkau dah tak akhlak dengan Allah Ta'ala. Daripada itu tadi kecil akan jadi lebih ngundang yang lebih besar. Jangan pandang kecil besar. Kita perbetulkan. Walau ada kecil, ada banyak besar. Tak kira. Betulkan sampai taat. Sampai kita rasakan dia aja. Itu baru. Bukan kita yang suci. Tapi dialah yang menyucikan kita. Itu tadi. Macam mana nak praktiskan tadi dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kata tauhid dengan mulut tau. Perbuatan, penglihatan, percakapan, pendengaran nak ditauhidkan, otak fikir pun nak ditauhidkan. Zikir sir kita pun nak ditauhidkan. Musyahadah kita pun nak ditauhidkan. Susah juga belajar dengan si Hajiz ni, semua nak tauhid. Tak apa, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri dalam susah tu, dalam susah bukan selepas susah. Dalam susah kau nakkan Allah, Allah bagi senang. Tak nak ke? Allah janji dalam susah kau nak aku bagi senang. Saya ni bukan pandai, saya ni hebat. Tapi Allah dah janji gitu. Bila kau susah nakkan aku, dalam susah aku tolong kau. Aku tambah wazidnahum huda. Aku teguhkan kau lagi. Ikutkan mana mampu kita. Ujian yang datang pun Rasulullah buang separuh. Kena kat kita pun goyang. Tak boleh keluar. Rasulullah tak boleh. Mana mampu kita. Dia juga yang nak. Dia juga bagi ujian. Dia juga yang keluarkan apa yang ada. Tak ada apa kita. Kan? Jadi, pegang ajalah dia. Jangan lepas. Betul? Jadi kita sama-sama. Ya, sama-sama. Bukan makna saya cakap ni, saya boleh lepas. Kita sama-sama
Nabi pun cakap kita, kul innama ana sama kan? Sama-sama. Namun kepadaku dibagi wahyu yang suci daripada Allah, tak ada lain kerja. Ilahun mengesakan. Sama-sama kita mengesakan Allah, kita akan jadi umat yang kuat. Keluarga yang jauh macam mana pun kita tetap kuat. Sebab gelombang mentauhidkan Allah ni, dia tak kira jarak jauh, ujung dunia kan. Kalau dia tauhidkan Allah, cuba tak ada nanti DG elektrik nanti. Baru kita tahu gelombang kita dengan saudara kita yang sama-sama mentauhidkan Allah boleh berhubung dari jarak jauh. Tapi kita dah percaya DG Celcom ni, kita tak nampak. Kita rasa ni dah canggih, dah telefon ni. Cuba dah tak ada nanti current ni semua. Baru kita pakai gelombang yang super power, bukan 5G lah, 100G Allah Ta'ala punya tu. Jauh dunia pun kita boleh hubung. Siap nampak muka tu, siap tahu betul. Nak janji pukul berapa ni, kat tempat ni boleh cepat. Sama boleh. Tepat. Sekian bulan kita kumpul ni, boleh tepat pula. Sana boleh dengar. Oh. Baru kita rasa, ya Allah. Subhanallah, Allah Akbar ajalah. Kita nampak kebesaran, keagungan Allah dah. Dah tak nampak dah DG ke Celcom. Kita tak nampak dah lebih hebat dah. Walaupun kita pakai 5G, 10G pun, ini tak canggih. Aku dah ada yang lebih canggih lah. Kan? Jangan kita membesarkan ni. Ini kita dah belajar tauhid ni tak ada besar dah. Ya. Allah baru bagi sikit je kat orang kafir ilmu. Gelombang ni tadi. Ya. Kalau Allah tak bagi gelombang, habis. Tak boleh hidup. Boleh hidup? Boleh kita call. Mana? Gelombang tak ada. Kau naik berapa tinggi satelit kau. Gelombang Allah tak bagi. Gelombang daripada siapa? Jangan sombong. Engkau tu dihubungkan dengan gelombang Allah. Kalau tak ada gelombang Allah, tak guna DG Celcom apa punya line apa benda pun. Oh, kita tahu, ya Allah hebatnya. Tak ada apa benda ni. Hebat diri kita penuh dengan kehebatan, keagungan Allah. Oh, kita nampak. Oh, betul. Hidup kita bahagia dengan kita tak mau lain. Kau ya Allah, tolong. Jangan bagi ada diri aku nak engkau ya Allah. Betul, aku dah nampak, kau dah tunjuk aku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah aku dulu sesat, tak kenal kau, biol aku mempercayai benda-benda yang mengarut. Sekarang kau selamatkan aku, duduk dengan kau. Jangan kau pisahkan aku lagi ya Allah. Semua rahmat kau. Ya Allah, nikmat kita di masa hidup kita dah ajarkan pada isteri, anak-anak kita, cucu-cucu, siapa-siapa pun. Inilah, tak ada yang lebih tinggi. Lepas tu dia nak belajar ilmu lain, terserah. Kita dah serahkan dia asas. Ilmu lain dia belajar macam mana pun anak kita tak risau. Sebab kita dah masukkan anak kita, genggaman tu tadi jangan lepas. Iaitu mentauhidkan Allah. Apa pun melekat ilmu apa tinggi, tetap ajakkan ilahun. Lega kita nak lepaskan anak kita ke mana-mana. Betul? Sekarang kita tak tahu ala tuju, kita pun tak tahu. Bila kita dah tahu, kita nak anak kita pun tahu. Sebab inilah kebahagiaan, iaitu mengesakan Allah setiap masa kita. Bangun je tidur nak mengesakan Allah je, seronok kita gitu. Ajarkan diri kita, keasyikan kita nak mengesakan Allah. Jadi itu makanan yang paling sedap bagi kita. Paling asyik, tak ada yang lebih sedap. Cuba ajar diri kita. Mengesakan Allah tu yang paling sedap. Ajar diri kita. Allah akan sebab Allah sendiri nak kita begitu. Bila kita dah nak, dia lagi peluk kita. Ibarat kita datang berjalan, berlari dia datang peluk kita. Ibarat berlari kita jumpa, cepantas kilat Allah nak. Begitulah je dia. Allah tu lebih lagi. Kalau kau dah nak dengan Allah, Allah tu lebih. Dia yang bagi kau nak kepada dia. Subhanallah. Sayangnya Allah kepada kita. Ya Allah. Nak tidur ke, feeling lah dengan Allah. Balik-balik feeling nombor 1. Feeling nombor... Minta maaf ya. Minta maaf. Saya bukan maknanya tak bagi. Maknanya cubalah. Bilanya kau nak feeling dengan Allah. Bila kau nak feeling. Bila kau nak betul-betul. Nak tunggu bila. Ya. Sebab Rasulullah dah bagi tahu. Kalau Allah dan Rasul tu engkau tak lebih cinta daripada... Kau mana cinta yang lain dan Allah Rasul kau tak betul-betul cinta, mana engkau orang yang rugi. Jadi kalau betul dalam hidup kau Allah dan Rasul yang kau cintakan, engkau lah orang yang
Untung. Cuba tengokkan dalam kehidupan diri kita. Wa fi anfusikum, afalah, tengok dalam diri kita. Adakah kita menyebut nama Allah? Berapa banyak yang kita bercinta dengan Allah, yang kita sebut nama Allah dalam keadaan kita Allahu Akbar. Syoknya engkau Allah. Kita tak dapat keasyikan tu, rugilah kita. Kita tak dapat tu hala hidup kita. Allah tu cinta dengan kita, bagi kita macam-macam supaya kita merendahkan dirinya Allah, untuk supaya kita faham, aku cinta dengan kau hamba-Ku. Kau buat maksiat 1 hari 1000 kali, lupa pada Allah, Allah tetap cinta dengan kau, hamba-Ku. Malaikat nak tulis salah pada kita, jangan tulis salah, jangan hukum dia dulu. Nanti dia banyak lagi umur dia, aku nak bagi. Biar dia sedar, aku nak bagi. Ibarat gitu Allah Ta'ala bagi peluang. Malaikat nak pukul ke nak apa, jangan jalan, jangan dia. Masih ada harapan, aku yang boleh. Macam tu Allah merendah diri nak cinta sayang kita. Bilanya kita nak rasakan, kita sebut betul-betul cinta Allah, betul-betul sayang, betul-betul. Bila? Berapa detik, 2 detik, 3 detik, ada, tak apalah. Sekarang kita sebut bila susah nak ke sesuatu kepada Allah. Adakah kita ni betul? Kita masih main-main dengan Allah. Bila kita nak betul-betul dengan Allah, bila sebut nama Allah, kita rasa betul asyik, betul-betul. Bila kita kena belajar ataupun buat pura-pura pun tak apa, kata Rasulullah. Supaya kita dapat, itulah sebenarnya. Allah tu begitu dengan kita. Terlalu sayang. Kalau mak kita sayang kita lah, kata, macam mana sayang mak kita? Saya isap dadah lah, contohlah. Orang pukul saya, hutang tak bayar macam-macam. Orang kampung semua saya tahu, dah melampau sangat. Pukul depan mak saya. Mak saya akan datang tutup, jangan pukul anak aku. Walaupun anak dia sayang tak? Kalau Allah tu lebih lagi, 1000 kali ganda lagi. Jangan kau apa-apakan, wahai malaikat yang aku suruh dia buat. Jangan. Bagi lagi peluang. Jangan hukum dulu. Mungkin last nanti dia, nyawa dia penghabisan, dia nakkan pada aku, cinta pada aku. Aku hapuskan semua dulu-dulu salah dia. Ya Allah, Allah tak sanggup kita ni tak diseksa. Malahan Allah bagi menakut-nakutkan kita supaya kita kembali pada dia, sayang. Bukan dia nakutkan kita supaya kita anggap tu beban. Dia bagi nikmat tu supaya kita menghargai nikmat tu tadi, supaya tahu yang bagi nikmat tu lebih nikmat daripada nikmat. Ini kita berhenti kat nikmat tu pula. Kita salah faham. Allah sayang memang bagi nikmat, Rahman, sifat Rahman dan Rahim. Dia bagi hari-hari. Kau maksiat pun hari-hari pun dia tetap bagi. Kau minta mi goreng, sampai mi goreng. Cuba kau buat maksiat, mi goreng minta mamak tak sampai, Allah sekat, boleh? Tapi tak. Kau maksiat macam mana pun, kau melacur ke, kau buat apa pun, kau minta mi goreng 1 mamak, sampai. Tu maknanya Allah Tapi kau tak nampak ke kasih sayang Allah tu? Bila yang kau nak sebut betul-betul nama Allah, berasa betul kau punya keasyikan dengan Allah. Cuba ajar, biar 5 minit pun tak apalah. Ajar dapat 5 minit. Sebut nama Allah, betul-betul nak tidur tu, senyum, puas hati dengan Allah. Ini tidur pun tak puas hati dengan Allah. Dia tak lengkap. Ada yang tak cukup lagi, tak faham saya lagi. Sampai bila pun dunia kau kerja, bila pun tak cukup. Jadi nak fahamkan betul-betul dengan Allah tadi. Sebab Allah je yang bagi kita cukup. Sebab itu Allah Ta'ala kata cukup. Hasbunallah wa cukup kita. Sebenarnya dah cukup banyak. Kalau tidak, takkan Allah ulang dalam surah Rahman tu dekat berapa kali? 30 kali berapa Ustaz? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 30 kali dekat ya? Berapa kali Allah Ta'ala ulang? Maka nikmat yang mana satu yang kamu nak dustakan lain, wahai jin dan manusia? Nak kau nak dustakan? Kau bangun tidur je nikmat Allah tu berjalan. Penglihatan, pendengaran. Boleh fikir lagi nak, ya Allah, segar fikiran dia bagi, sehat badan. Dia bagi sakit sikit, ya, dia bagi sehat banyak. Tapi bila orang dia dah mula bercinta dengan Allah, sebutan dia, kalimat dia yang keluar,
Allah tu lain. Dulu tak bercinta dengan Allah, kalimat tu tadi ada sesuatu mengundang keinginan. Tapi bila kalimat yang keluar daripada cinta betul-betul kepada Allah, kalimat tu datang kesucian. Kerana cinta ni adalah kesucian. Jadi Allah tu nak disebut nama Allah adalah dengan kesucian. Baru terasa hidup kau menyebut nama Allah, terasa bahagia. Tapi kalau sebut tu nakkan sesuatu, kalau tak bagi kau membangkang, itu bukan kesucian. Itu menunjukkan kamu masih lagi belum betul-betul menyebut nama Allah. Belum lagi an zikrillah. Itu hanya sebut dia. Tak an zikrillah. Kalau dengan ingatan kasih sayang, itu an zikrillah. Tak putus rasa cinta kepada Allah, an zikrillah di dalam. Kalau zikrillah tu sebut di luar. Kalau an zikrillah dalam rasa cinta tu disebut. Nikmat. Itu pasal orang yang dipanggil Rasulullah, Nabi-Nabi, Wali Allah, dia tu an zikrillah. Dipanggil rijal. Dia seorang lelaki pilihan, kata Allah. Bukan rijal tu bahasa Arab, rijal lelaki kan. Tapi sebenarnya bahasa Allah Ta'ala rijal tu, rijalun la tul'ihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Allah maksudkan rijal tu, dia adalah seorang lelaki yang tidak dilalaikan daripada jual beri perniagaan apa pun dalam hidup dia. Dia tak ada siapa boleh beli dia lalai. Dia sentiasa cinta tu rijal. An zikril, dia sentiasa gitu. Disiram air pun dia dalam dia tetap, dia dah dapat rasa cinta. Bagaimana nak dapat tu rasa cinta tu? Itu saya cakap tadi. Tak ada jalan lain. Kau harus kenal diri. Kau kenal diri kau. Baru Allah perkenalkan diri Allah, baru kau tahu. Engkau tu tadi, Allah sangat cinta pada engkau. Baru kau tahu, engkau kena cinta pada Allah. Sebab Allah dah lama tunggu cinta engkau. Tu dia. Ya? Jadi bahagianya hidup kita. Kita dah dapat ala tuju hidup sebenar. Cinta kepada Allah tu yang mentauhidkan. Dialah sebenarnya asyik pada diri dia tu keputusan dia. Saya rasa cukup sekian dulu. Kalau ada kita bagi 10 minit. Kalau ada pertanyaan, perkongsian, bukan pertanyaan aja, perkongsian kaum ibu kaum muslimat. Kalau ada pertanyaan, perkongsian, boleh alam. Okey, tak apa. Ni kita bagi siapa? 10 minit kita bukakan cerita sikit. Tu. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya bagi keliling jawablah. Tak apa. Tu. Tak apa. Cari manis dia ke cari siapa yang menjadikan manis tu? Pandai. Itu dia. Ya. Jadi hidup kita kena tukang gitu. Mudahkan, jangan persulitkan. Allah tak suka kita sulit-sulit lah. Allah tak suka bebankan kita sebenarnya. Jadi jangan gula ni macam mana rasa. Kita kan cari-cari rasa gula. Terus saja manis gula, terus ingat dia. Dia menjadikan manis tu. Jangan sedap pada manis tu berhenti. Yang menciptakan manis tu lebih macam mana hidup kita nak bahagiakan gitu? Bahagia lagi. Itu Allah nak gitu. Allah nak gitu. Tak payah kita nak tanya. Ya. Kita nak tanya. Sebab kita. Kena juga tanya lagi. Sebab tanya ni. Apa ni? Assalamualaikum Ustaz. Sebab kita nak tanya dah butir saat ni kita ingat dah. Sebab barang mari kita ni kita kata barang lah mari keadaan barang tidak comel. Setelah kita ni kena sabar berat-berat ingat Allah lewat mari dah. Betul gitu? Ingat Allah tak ada orang lain lewat mari dia nak uji pada hati kita. Betul kita niat gitulah. Jadi, lepas niat gitu tu kita nak kesabaran kita tu setara mana kita ucap selamat pada Allah wak mari tu. Nak ucap selamat tu nak baca gapo?
Allah wa mari. Kita katalah kalau wa mari ke buduk-buduk, keko-keko lah. Kita kata cucu-cucu kita keko. Jadi kita nak ucap selama mana? Kita nak jawab tara mana? Jawab mulut kita. Kita tahu dah Allah wa mari. Kita nak baca gapo? Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heh? Hak tu hak kita tahu dah. Lagi-lagi tak ada dah. Itulah jawapan dia. Semuanya daripada Diri kita. Hak tu kita tahu dah. Kayaknya kita tak ada orang nak kata dah gapo. Betul lah tu, cuma nak dibedah siasat lagi. Betul semua tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang bergerak alus zarah ke mana pun la tataharraku zaratan ila. Jadi kita dah nampak anak apa nakal cucu kita nampak dia semua bukan daripada dia. Kita nampak itu semua adalah Allah Taala punya apa orang kata apa? Allah Taala itulah atu. Cara dia. Pentadbiran dia. Gitu. Tapi kalau kita tak nampak tu kita jadi marah. Sebab kita nampak bacaan dia ada kuasa. Betul dah. Betul dah. Kita nampak dia Allah yang jadi kita ada masalah. Kita tak ada tekanan, betul? Jadi kita tahu Allah yang tahu urus ni. Jadi ada tekanan pun lah mari tu kita kata tak ada dah orang lain atu tain pada tu atu. Tak boleh nak buat apa dah. Takdiran semuanya Allah. Kita nak rasa kita nak urus ke depan sesaat ni pun kita tak mampu nak naikkan nafas kita naikkan. Nak turunkan balik kalau dia tak izinkan tak boleh kita turun nafas tu bawah. Muka orang tahu belaka tu. Jadi kalau kita duduk di situ jadi kita apa pun gelilang kita nampak kita tak akan jadi tekanan. Sebab kita dah tahu semua hak dia belah susun. Tak ada nak letak atas siapa-siapa lah dak. Letak tu yang atu lah. Ini kita sendiri Mek buat latihan tu tenanglah kita. Gitulah. Bahagialah kita. Menghinalah kita. Sebab kita selalu kembali kepada Allah. Jadi kalau bukan saya cerita ni saya lepas Mek. Saya pun diuji juga nanti. Tapi jangan takut uji. Takutnya kita ada kedirian. Kita rasa kita mampu nak hadapi jangan. Walaupun kita dah boleh lepas, kita tetap juga bergantung 100% engkau lah sesaat ini yang menghadapi hidup yang kau atur ya. Aku sesaat ke depan ni aku tak mampu. Gitu cakap. Rasulullah doa gitu, ya Allah jangan biarkan aku urus diriku sendiri walau sekedar walau sesaat. Kena kata semacam ni lah dak. Ya Allah ya Tuhan kami, aturlah anak-anak cucu kami yang untuk kebaikan, ya hati baik. Gitulah tak ada orang nak kata dak. Kita tak boleh hata dak. Boleh rojak yalah. Mulut ada. Nasib baik kita baru tahu saat ni ya ustaz. Alhamdulillah duduk ni. Ilmu kebahagiaan Allah bagi kita hidup bukan menyusahkan kita, membahagiakan. Jadi sekarang ni ilmu kita kebanyakan masalah ni ilmu menekan-nekan banyak sekarang ni. Masuk dalam berita tekan. Masuk jadi hari dia tinggi sikit tekan orang bawah tekan. Padahal Rasulullah tu diajar supaya tak menekan. Supaya sentiasa dengan Allah, tak ada tekanan. Itu sebenarnya. Cuma kita salah juga ataupun kita dah terbiasa lah. Atau kita jangan salah orang lain, kita yang tak mencari ketenangan yang sebenar. Bila kita dah ditemukan oleh Allah ketenangan sebenar, ya rupanya ini ya Allah, terima kasih ya Allah. Itulah hidayah benar. Kalau minum air sejuk pun alhamdulillah dah. Gitulah. Betul lah. Kita sama-sama akidah kita faham di sini. Rasanya kita lah keluarga sampai bila-bila dunia akhirat sama-sama lah kita. Kita bersendirian. Allah tetap satukan kita juga di mana pun. Inilah bila dah ada ilmu yang bagus. Only fi ibadi. Bila kita ada ilmu ni Allah bagi ni hidayah ni, kita didudukkan dalam golongan bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para nabi, bersama wali-wali Allah automatik. Bila kita dapat ilmu ni kita
dapat petunjuk daripada Allah ilmu ni, automatik fad'uli fi ibadi. Kita lah masuk dalam golongannya. Jangan ragu lagi. Mati kita nanti, mereka menunggu kita sambut. Seolah-olah dia sambut kita nak mati ni. Percayalah cakap saya. Peganglah benda tu. Apa yang mendengar-dengar dalam YouTube ni pegang. Tak semestinya nak dia jumpa saya, nak bayar, tak payah. Tak payah. Terus faham, terus amalkan dalam kehidupan. Walaupun dia bukan Islam pun, kalau dia dengar, dia akan dapat petunjuk. Ini bukan untuk orang Islam saja. Ini untuk seluruh rahmatan lil alamin. Allah ni jadikan seluruh manusia dan jin semua untuk mengenali dia. Mengenali dulu, bukan terus sembah. Mengenali dia. Bila dah mengenali dia, baru sembah. Dan baru kita tahu kita bukan menyembah dia. Dia menyembah diri dia. Itu pasal dulu kenal dulu. Kita terus sembah. Terus sembah mengaku kita sembah dia. Mana boleh. Kau guna kudrat siapa yang sembah dia? Takkan dia yang menyembah diri dia sendiri. Itu makna solat. Solat tu menyambung supaya tak ada diri. Itu makna solat. Bila dah tak ada diri, yang berdiri tu di sifat jalal dia, sifat qahar dia, sifat dia menyembah zat dia. Ni solat kau nak rasa kau ada lagi, bila kau nak khusyuk, tu bukan khusyuk, kusut nama dia. Yang khusyuk tu kau hilangkan diri kau. Allahu Akbar, dia membesarkan diri dia. Dia mengagungkan diri dia, dia mensucikan diri dia. Kerana dia memang suci. Tak ada siapa boleh mensucikan dia. Gitu makna bau balik inna solat tatanha anifasya iwal bau. Terbawa di luar solat 24 jam daim terus solat. Bukan berhenti tak solat yang ritual tu, terus juga. Maknanya untung tak, bahagia kita. Ya Allah, mana pergi kita, dia yang ada, tak ada lain. Tak ada siapa nak ada kuasa kita nampak. Bahagia. Sekarang kita tidak, dia tu saya cakap tadi, ilmu banyak kepada ilmu bertambah banyak, tekanan banyak bertambah. Sedangkan Allah jadikan ilmu Al-Quran tu bukan membebankan kau. Allah Ta'ala kata dalam surah Toha, kau baca Quran ni bukan aku bagi kau baca Quran supaya membebankan Quran tu. Tak mal, meringankan lagi. Ini baca Quran lagi jadi beban je. Itu kau tak faham. Bukan tujuan kita baca Quran jadi bertambah beban. Kita lagi ke depan hidup kita bertambah lagi ringan, bertambah syok dengan Allah. Ini makin lama masyarakat kita makin tekanan hidup dia. Baik yang daripada anak-anak sampai ke tua. Dan tua pun fikir nak mati, beban tak fikirnya. Dia tak fikir sebenarnya dia kena cari ketenangan. Saya duduk kat tepi pantai, ada kedai kopi. Saya pun minum lah, gembira saya. Diorang bertunggu rumah pergi ke laut. 2-3 hari balik, untung banyak. Tambah lagi kapal. Saya tetap dia kelang kabut cari lagi rezeki. 3-4 tahun dia tengok saya relax je, happy kan, tenang. Dia pun, kau ni tak nak ke cari rezeki? Buat apa cari rezeki, saya cakap. Iyalah, boleh tambah kapal, tambah rezeki, boleh buat rumah. Ke depan ni kau perlukan duit banyak, kau boleh ada. Saya jawab senang, kau tenang tak? Kau kelang kabut tak begini? Kau nampak aku tenang tak? Apa aku nak jadi macam kau, tak tenang? Terdiam tak dia? Dia jadi gitu. Kita ni jadi manusia, jangan terikut orang yang tak ada pakai akal yang akal Allah bagi tu, nur. Pakai nur. Allah nak tengok kita tenang. Tenang tu macam mana? Sentiasa rasakan Allah. Rezeki tu akan datang. Kau kejar dunia akan lari. Kalau kau kejar Allah, dunia kejar kau supaya dia sendiri tak dapat Allah. Dia nak gugat kau. Jangan tertipu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan sekadar baca 20 kali satu hari, bedah siasat. Apa tu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Indahnya ya Allah. Allah tak nak nyusahkan kita. Tak nak nyusahkan kita, dia tahu. Dia nakkan kita selalu dengan dia. Kita tak faham lah. Lagi kita baca tu, lagi kita bertunggu lama cari lagi. Macam nak gila cari duit ni.
Padahal ayat tu suruh kita pun cakap, aku baca ayat ni, rezeki aku bertambah. Nampak sangat kena istidraj. Kan? Orang baca tu bertambah lagi rasa takwa, rindu kepada Allah lagi. Pasal masuk ayat tu gitu. Dunia yang datang kita tolak itu. Batu, emas. Kita tak tahu nak nilai dah. Kita tahu nilai itu gitu. Biar orang kata gila pun tak apa. Baik, buruk, Allah suruh pilih mana. Kalau Allah pilih buruk, buruk lah. Tak semestinya baik tu akan jadi baik. Tak mestinya buruk tu akan jadi buruk. Kalau kau dah dengan Allah. Kalau kau dah dengan Allah, baik dan buruk tu sama. Malahan kadang-kadang baik tu lebih jadi buruk. Sebab bila kau baik, kau lupa dengan Allah. Kau kufur nikmat Allah. Bahaya tak? Maka itu kau kena duduk dengan Allah. Datang baik tu dia tidak masuk menggugat cengkaman kau dengan Allah. Kau tetap rasa kalau kau baik, Allah lagi kalau kau kaya, Allah lagi kaya. Tak heran aku tu. Olahkan dalam kehidupan kita, olahkan supaya kita bahagia dengan Ini kita nak selalu dengar supaya motivasi diri kita hanya betul-betul wa ila rabbikal tujuan kita ke depan Allah je. Dia tak tukar ada diri, potong balik, pancung. La ilaha illallah. Allah juga. Aku mesti dengan Allah. Lawan, aku mesti dengan Allah. Pasal kita dah Allah bagi petunjuk. Tolong ya Allah, jangan bagi ada diri aku lagi. Rasulullah doa gitu. Gitulah. Rasulullah lagi pakar menghilangkan diri. Nabi-nabi lagi pakar, wali Allah lagi pakar menghilang dia. 3 bulan dia tak kenal diri pun ada. Punya. Gila itu. Kita tak faham. Tak ingat diri gila. Bukan. Bila Allah dah kontrol lagi cantik tak? Cantik lah kehidupan. Sempurna lah. Tapi cuba kita rasa diri kita yang boleh urus. Rosak. Tak percaya, cuba bangun tidur. Kita amalkan. Bangun je tidur. Ya Allah, uruskanlah diri aku, ya Allah. Jangan biarkan aku mengurus dia. Bangun tidur, terus sebut cakap macam tu. 40 hari. Lepas 40 hari, tak usah cakap macam tu. Bangun dia buat suka hati. Tak tentu arah nanti kau. Semua tak jadi kau buat kerja nanti. Tak percaya buat. Ini bukan nak kena bayar buat. Tak payah kena bayar. Allah bagi tambah keyakin. Macam mana Nabi Ibrahim. Dia yakin pada Allah. Tapi dia minta lagi, ya Allah boleh tak aku nak nambah yakin. Apa dia lagi Ibrahim? Baik gitulah Allah Ta'ala kata. Kasih sayang dia dengan hamba dia kan. Apa lagi kau ni Ibrahim? Tak cukup lagi yakin dengan aku ke? Bukan ya Allah, aku nak tambah lagi keyakinan ya Allah. Kalau aku dapat lihat lagi tambah yakin, boleh ya Allah? Boleh. Engkau ambil burung, hancurkan sana, hancurkan sini. Dah hancur dah, betul. Dah kun fayakun ya. Sebut kun fayakun. Engkau yang kata jadi ya Allah, jadi. Cantum balik jadi. Subhanallah, Allahu Akbar. Bertambah yakin tak? Boleh minta gitu. Buatlah saya suruh buat. Buatlah. Tak salah. Itu bagus. Itu bagus. Untuk menambah keyakinan setelah keyakinan yang dah dibagi oleh Allah. Kita minta lagi tambah, boleh. Ya, boleh minta teguran lagi. Cuma kita je takut-takut. Betul ya, mustahak kita minta. Jangan kita sombong kan. Kita kuat iman, nak tambah lagi kuat iman. Bukannya rosakkan iman lagi. Ini kita hancur iman terbalik. Petang kan beriman, malam melintang bukang. Malam beriman, siang pula hancur. Jadi kita minta pada Allah tadi. Teguhkan kita. Setelah Allah dah selamatkan kita, kita kena minta pada Allah. Sebab yang boleh teguhkan hati kita, yang mudah berbolak-balik ni siapa? Kejap ingat, kejap lupa. Kejap ingat hati kita. Tapi bila dia dah bagi kita minta, dia akan teguh sentiasa hati kita. An zikrillah. Apa dia bagi? Cinta. Cinta ni tak pernah lalai. Dia tak ada huruf, tapi bila dah dapat cinta, dia takkan lalai lagi. Saya tak ada pengalaman cinta. Tuan-tuan ada pengalaman cinta? Itu baru cinta makhluk, belum cinta dengan Allah. Kalau cinta dengan Allah, saya tak tahulah. Laila Majnun ke apa, tak tahulah. Gila macam mana. Tu. Lain macam kalau orang cinta dengan Allah ni lagi luar biasa.
Kalau dengan makhluk pun cinta dia pun dah luar biasa, apa lagi kalau dapat cinta dengan Allah. Tapi yang bagusnya cinta dengan Allah. Apa dia tanda seseorang tu cinta kepada Allah tu apa dia? Salah satu dia lah. Salah satunya orang tu cinta kepada Allah tu apa? Ha? Apa dia? Ha? Ha. Tu salah satu. Orang yang cinta kepada Allah, salah satu dia ingat Allah lah. Bismillah lah. Kita tengok dalam hidup kita. Kita tengok dalam hidup kita, saya cakap tadi, Bismillah yang kau sebut tu, adakah ada membawa rasa ke zuk, rasa cinta, ada tak? Rasa tu macam tu saya tak boleh nak cakap. Semua orang, 1000 orang boleh sebut nama Allah